Sama ada dari blok backbenchers dan pembangkang mempunyai hak yang sama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya telah menerima permohonan dari pengurusi Backbenchers Club untuk meningkatkan jumlah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di pihak Backbenchers, iaitu 6 pertanyaan dalam kedudukan 10 teratas aturan pertanyaan atas alasan bilangan ahli backbenchers telah melebihi bilangan ahli pembangkang. Untuk pengetahuan, kini terdapat 93 ahli backbenchers dan 75 ahli pembangkang di Dewan Rakyat ini. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat tidak menetapkan syarat mengenai susunan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Oleh itu, mulai mesyuarat ketiga ini di bawah peraturan mesyuarat 100, saya benarkan agar lebih pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan bagi pihak backbenchers dalam kedudukan 10 teratas aturan pertanyaan. Kebenaran saya ini bukan bermaksud untuk menghadkan suara mana-mana pihak, tetapi untuk memperluaskan suara dari backbenchers dan pembangkang dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya juga tidak rigid dalam penetapan ini dan akan mengkaji susunan ini dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Peraturan mesyuarat, Tan Sri, betul. Ya, silakan. Terima kasih. Peraturan mesyuarat mana tu? Assalamualaikum. 21, 22, 23, 24 dan yang berhormat speaker sini sebut sekejap tadi. Saya memang berhasrat bagi pihak Perikatan Nasional untuk membangkitkan dan bertanya, minta kejelasan, bukan penjelasan, kejelasan, clarity, not explanation from you, clarity from you. Iaitu dasar baru, kita anggap dasar baru, iaitu memberikan giliran pertanyaan soalan lisan ini dalam keadaan 6-4. Saya rasa ini adalah tidak wajar dan bercanggah dengan amalan-amalan sebelum daripada ini. Walaupun tidak tercatat di dalam standing order, this is the practice all this while yang diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Di zaman Barisan Nasional mempunyai lebih daripada 2/3 majoriti pun satu-satu, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang pembangkang sikit sangat, barulah begini. Saya ingin merujuk kepada data yang berhormat sebut tadi. Anggota pentadbiran, ahli kabinet seramai 30 orang, bukan sikit 30 orang, tapi tolak 4 orang senator ni, 26 orang MP. Untuk timbalan menteri 29 orang, tolak 3 orang senator, 26 orang. 52 orang tu dah jadi anggota pentadbiran. Kita tak tahu sebenarnya yang menyokong kerajaan ni berapa, kita tak tahu. Dulu masa undi percaya kepada Perdana Menteri, tak ada dibilang. Saya tak tahu. Tak tahu ni berapa sebenarnya yang menyokong kerajaan, yang balance daripada anggota pentadbiran menjadi backbencher sebagaimana Payah Besar beritahu. Jadi, okey, itu satu yang berhormat. Yang kedua, ini adalah urusan Dewan. Sepatutnya apa-apa permohonan sama ada daripada backbencher ke daripada pembangkang dibincang dalam jawatankuasa pilihan Parlimen yang dihadiri oleh yang berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri sebagai Ketua Whip Kerajaan, Ketua Pembangkang, saya sendiri, Seremban, Pandan, Pengerang, ada di situ. Yang berhormat sendiri jadi pengurusi, bincang dah di situ. Kata nak jadikan kita ni check and balance. Ini check pun tak ada, balance pun tak ada. Sepatutnya soalan ni banyak daripada pembangkang. Sepatutnya soalan-soalan parlimen ni bagi lebih pembangkang, baru bertanya kepada kerajaan. Ini backbencher tak payahlah tanya, you punya government sendiri. Kenapa? Pokok sayanya, perkara ini sepatutnya, dengan hormatnya Tan Sri Dipertua, sepatutnya dibincangkan dengan kami, bukan diputuskan begitu saja. Ini kepentingan bersama. Itulah saya minta satu kejelasan. Sebelum saya nak bagi kat beluran, sila dulu. Saya bagi Payah Besar jawab. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya betul seperti mana Yang Berhormat Tan Sri Speaker sebutkan sebentar tadi, kita memang ada mengutuskan surat kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker atas seperti mana yang disebut oleh Tan Sri Speaker.
Tetapi saya harap Kota Baru kena bersifat lebih luas. Jangan mengatakan seolah-olahnya backbencher tak perlu bertanya soalan. Kita ambil komposisi 93 bersama dengan 75. Dan pasti 93 ini adalah backbencher club. Alasan yang diberikan oleh Kota Baru mengatakan 93 ini tak solid, itu satu tuduhan yang besar. Dan ini saya harap sangat dari speaker harus meneruskan keputusan ini kerana bagi kami ucapkan terima kasih. Kerana keadilan itu bukan 50-50 Tuan Sri Speaker. Keadilan itu meletakkan kepada jumlah itu, komposisi itu. Tak bolehlah bawa naratif keadilan itu 50-50. Kami juga adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan kami perlu membawa usaha-usaha untuk membangkitkan dan membangunkan negara. Dan bagi saya inilah keputusan tepat. Sepatutnya Tuan Sri Speaker tak boleh 6 Tuan Sri Speaker. Kena 7-3 Tuan Sri Speaker. Terima kasih. Baik, Beluran. Muhammad Tan Sri. Ambil semua lah, ambil semua. Beluran. Ambil semua bagi Sri. mokpok sekali. Tan Sri, Beluran. pendekatan satu soalan daripada pembangkang dan satu soalan daripada kerajaan dibuat oleh Tan Sri Pandikar Amin bermula pada Parlimen ke-12 Tan Sri. Pada ketika itu Tan Sri, kedudukan ahli Parlimen pembangkang hanya 82 kerusi tetapi dibuat oleh Tan Sri. Ketika itu, pembangkang ketika itu PAS, DAP, PKR 82 kursi. Tapi Tan Sri Pandikar Amin sebagai speaker ketika itu membuat pendekatan satu soalan daripada pembangkang, satu soalan daripada kerajaan. Tan Sri sendiri meraih keistimewaan sedemikian ketika duduk sebagai pembangkang di sini. Matlamat dan tujuannya adalah untuk check and balance, Tan Sri. Suara daripada kami ini suara yang mewakili rakyat yang lebih ke hadapan dan bukan suara yang mengikut kehendak whip. Sebab itu Tan Sri Pandikar membuat keputusan sedemikian dan membuat pendekatan sedemikian sehinggalah hari ini. Patutnya perkara yang baik ini Tan Sri tak perlu diubah. Kita buatkan itu jadikan itu sebagai presiden yang baik. Besok nanti dekat sana itu boleh duduk sini walaupun 60 kerusi ketika itu nanti kita akan laksanakan pendekatan sedemikian bagi mendengar suara daripada pembangkang untuk tujuan dan matlamat check and balance dalam parlimen Tan Sri. Yang ini tak perlulah kacau Tan Sri. Masih. Tan Sri Speaker, Petaling Jaya. Ya, silakan. Tan Sri Speaker, terima kasih. Last. Ya, terima kasih memberi peluang kepada kami untuk sebagai backbencher, selalunya suara kami tidak dapat didengar. Kerana di pihak pembangkang, pihak kerajaan ramai. Dan ini adalah satu keadilan untuk backbencher di sini. Walau bagaimanapun, di pihak pembangkang, suara mereka tetap didengar. Kerana apa yang ditanya oleh pembangkang, semua jawapan dijawab oleh kerajaan. Yeah. Jadi ini bermaksud bahawa keadilan itu memang bagi kepada semua dan suara pembangkang check and balance itu tetap ada. Jadi mohonlah memberi peluang kepada kami kerana selalunya walaupun saya senior 3 term tetapi kadang-kadang soalan tak naik pun. Ya, jadi saya harap ada peluang untuk bagi kepada kami untuk membawa isu-isu daripada Bayan Baru. Terima kasih. Okey, saya tarik balik keputusan saya. Sekarang saya nak bagi ke Indra Mahkota, lepas itu sempurna. Lepas itu kita mulakan. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Izinkan saya untuk membawa isu ini dalam perspektif yang lebih luas, yakni reformasi parlimen. Saya ingin bertanya, adakah keputusan ini dibuat dalam konteks kita melihat beberapa reformasi parlimen, sebahagian dah bermula, sebahagian yang kita nantikan ialah pelaksanaan Akta Perkhidmatan Parlimen, PSA. Tentu juga kita sedang menunggu bagaimana agaknya kemungkinan ada, ini bukan saja waktu soal jawab, tetapi juga ialah peranan Ketua Pembangkang boleh berunding non-government issues di dalam agenda dan sebagainya. Saya mohon kalau boleh, soalan lisan ini ditangguhkan dulu perubahannya supaya ia dibincang dalam konteks yang lebih besar, konteks reformasi parlimen itu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Baik, saya jemput sempurna. Last. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya turut serta dalam bincangkan tentang
sidang parlimen ni, saya ingat kalau dapat, ya, Tan Sri Speaker, saya merayu semua. It is not based on number, it is not based on position yang ada. It must be issue driven. Kena kita melihat bahawa prerogatif speaker yang ada, kebiasaan dia akan menilai persoalan-persoalan, satu, kepentingan negara. Keduanya, kepentingan rakyat yang ada. Kerana ini penting yang didengar bukan hanya di parlimen. Tapi kadang-kadang we are driven by number, we are driven by individual yang ada. Saya merayu kepada Datuk Speaker by convention. Kalau kita lihat di banyak negara di dunia, Speaker is non, dia tak akan berpihak kepada mana. Sama ada mesti mengundi ataupun tidak. But they will listen to the important issue raised by each parliamentarian. Satu bab. Yang kedua, saya merayu sungguhlah Tan Sri Speaker. Kadang-kadang saya ini berdiri banyak kali tapi tak sempat. Mungkin tak nampak kot. Tapi saya minta kepada Tan Sri Speaker kalau dapat. Suara-suara, contohnya kita cuma 25 parlimen saja dari Sabah. Daripada 222 saja. We have only 25. Dan kadang-kadang isu yang berbangkit tentang Sabah. Negeri Sembilan bangun sampai kadang-kadang dia dapat banyak kali rembau. Kita suara Sabah, suara rakyat Malaysia yang ada daripada sama ada Sarawak, sama ada Sabah. Bukan kita nak confine. Contohnya it must be discussed by the Sabahan MP. Tidak. Mungkin ada pandangan yang lain. Tapi suara-suara rakyat ni kadang-kadang, why don't you raise the issue? I said, I'm so sorry, akak dah berdiri dah tapi kadang-kadang mungkin tak nampak kot. Jadi saya merayu sungguh, isu yang dibangkitkan bukan hanya setakat, it must be kepentingan rakyat, kepentingan negara. Keduanya, bila berbangkit tentang isu kepentingan kawasan-kawasan contohnya, persoalan. Bangkit soalan tambahan, datang daripada mungkin Barisan Nasional ataupun daripada pihak pembangkang ataupun tertentu. Tapi bila kita bangkit tentang kepentingan rakyat, it's very relevant. So saya merayu sungguhlah Tan Sri Speaker kalau dapat, it must be issue driven and kepentingan negara, iaitu kepentingan rakyat dan juga bagi ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk menyuarakan suara rakyat yang mereka agak dekat dengan rakyat. Terima kasih banyak. Point of order.